Assalamualaikum dan salam Jumaat yang berkah. Kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Bertemankan kami, saya Fitri Yahya. Dan saya Marsila Hassan. Assalamualaikum. Hari ini, hari Jumaat 18 Disember 2020. Kita lagi sikit saja nak ke 2021. Dan pagi tadi pergi kerja hujan ya, Fitri? Itulah dia, dan saya pun pagi tadi dikejutkan bila mana ada petugas kesihatan datang untuk membuat semburan demi membasmi denggi. Seawal jam 6.15 pagi macam tu. Jadi itulah dia juga mengejutkan seisi kawasan Taman lah. Jadi kita harus sedar prihatin tentang kawasan kejiranan, sama ada apa jua yang berlaku, sebab kita ni kan hidup berjiran. Itulah antara kualiti yang perlu kita tingkatkan pada zaman yang sungguh mencapai ini. Pada hari ini kita tak berdua. Nanti insya-Allah kita akan juga bersama dengan Hanif yang akan bersama di tempat yang cukup sentimental bagi saya, iaitu Kuala Selangor. Kenapa Kuala Selangor begitu sentimental bagi awak? Tempat sekolah. Okey. Bersekolah orang Kuala Selangor. Bukan, orang Perak tapi bersekolah di Kuala Selangor. Okey. Jadi jauh merantau untuk cari ilmu, dan Kuala Selangor ini tempat yang sungguh istimewa. Dan insya-Allah pada awal tahap kita kami dapat maklumat bahawa mereka berada di pasar, dan pasar ni memanglah menjadi nadi penting kepada sumber nelayan. Pastilah kalau pergi ke pasar, apa yang dicari dulu? Udang ke, getam ke, ikan ke apa? Masihlah kalau pergi pasar, Masihlah memang suka makan makanan laut, jadi Masihlah akan cari udang dulu. Sebab udang. Tapi yang menariknya di pasar pasir penambang di Kuala Selangor ni, harga makanan laut yang ditawarkan sangat murah. Kalau kita biasanya Fitri ke pasar-pasar, selalu udang tu sekilo dalam 38. Ada yang kalau kita di pasar raya, macam Fitri sebelum kita bersiaran tadi ada kongsikan harga udang di pasar raya ada yang berjejak RM40. Tapi dekat pasar pasir penambang di Kuala Selangor ni harganya cuma RM26 saja. Itu dia. Pada siapa yang memang betul minat dengan udang kan, kalau buat macam mi udang kan? Kan memang mi udang ni selambak kan. Jadi memang praktikal lah kalau kita beli di situ. Apapun kita harapkan nanti akan mendapatkan bayangan macam mana, adakah dengan musim yang tak menentu sekarang ni, musim hujan adakah menjejaskan pendapatan nelayan, ataupun macam mana kehidupan kita menyelami lah saat mereka ni yang bekerja sebagai nelayan peniaga untuk menepani cabaran 2021. Sebab kita pun dalam begitu hari, lebih kurang 2 minggu lagi untuk masuk ke tahun baru. Adakah ada semangat baru ataupun semakin sama harapan ke? Akan kita tinjau bersama dengan mereka. Di samping ada menu istimewa yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton langsung dari Kuala Selangor. Bersama rakan kita nanti. Kita patut beritahu sekarang ke? Patutlah kan? Apa dia? Rakan kita nanti Hanif. Tadi dah beritahu dah. Udah ke? Ya Allah. Bersama Hanif nanti di Kuala Selangor yang akan berkongsi. Udang kot. Tak, saya macam terpesona melihat busana Fitri hari ini. Begitu kacak sekali berbaju kelabu. Mungkin setiap Jumaat kami menampilkan keindahan warisan pusaka, keindahan baju Melayu contohnya. Dan sebut tentang Jumaat ni juga kita harapkan ada tempat yang masih lagi belum dapat solat Jumaat, harap bersabar. Sebab kita pun masih lagi mematuhi perintah kolam gerakan bersyarat, PKPB dan juga SOP yang ditetapkan, yang mana jumlahnya amat terhad ya. Kalau macam di Kuala Lumpur, tak silap saya, jumlahnya hanya 1/3 daripada jumlah keseluruhan dewan itu. Dan kalau di Selangor ni ada jumlah tertentu sahaja yang melibatkan AJK penting saja. Apapun, bersabar, teruskan berdoa. Moga-moga Jumaat ini akan menghadirkan banyak lagi kemakbulan doa untuk semua. Betul, dan sekarang hari Jumaat kita dah ke penghujung minggu dan sebagainya. Pastinya ramai yang mau perancangan untuk, ada yang kerana sekarang ni sudah dibenarkan untuk merentas negeri. Ada yang ramai mengambil kesempatan cuti-cuti macam ni untuk pulang ke kampung, berkunjung, berjumpa sanak saudara dan sebagainya. Tapi anda perlu ingat supaya sentiasa patuh segala SOP yang ditetapkan, supaya kita tak naklah ada lagi penyebaran ataupun penularan virus COVID-19 yang baru. Okey, baik. Kita nak membaca ataupun berkongsi tentang statistik COVID-19 setakat hari semalam 17 Disember. Apakah cacatan terkini dan juga bagaimanakah jumlah yang berlaku ini? Apakah terdapat pertambahan? Okey, semalam dilaporkan dengan kes baru 1,220, masih dalam 4 digit dengan 3 kematian. Dan juga semalam dicatatkan jumlah keseluruhan kematian adalah sebanyak 432 kes. Kalau anda boleh lihat di skrin sekarang, itu adalah status terkini COVID-19 di Malaysia setakat 17 Disember 2020, dan itu adalah kes baru mengikut negeri, di mana negeri Selangor mencatatkan jumlah kes paling tinggi setakat ini sebanyak 368, dan juga Sabah juga, dan seterusnya di Kuala Lumpur sebanyak 297. Ini yang saya katakan tadi, jumlah keseluruhan kematian setakat 17 Disember 2020 adalah sebanyak 432 kematian, dan itu adalah taburan kes-kes baru di Selangor. Kalau anda boleh lihat di yang berwarna merah tu kan. Masih majoritinya masih lagi dalam zon merah. Ada satu saja zon kuning dan satu zon jingga.
Baik, kena pasti ke semua kluster-kluster ataupun lokasi yang aktif sebagai panduan kita bersama. Dan semalam saya ke satu kompleks beli belah disebabkan kita dari zon merah, jadi dia tak bagi masuk. Oh, maksudnya tak boleh masuk ke dalam kompleks membeli belah tu lah. Okey. Jadi itu mungkin peraturan bagi setiap premis adalah berbeza. Baik, itu dapat kita kongsikan tentang yang terkini. Nanti kita akan cuba dapatkan perkembangan bagaimana pula dengan situasi di Kuala Selangor, Hanif. Mungkin bagaimana pembantuan SOP di tempat yang begitulah yang ramai orang seperti di pasar. Apakah yang dilakukan demi mematuhi semua arahan penting oleh pihak berkuasa. Dan kita juga perlu nak tahulah nanti mungkin Hanif akan kongsikan bersama kepada kita sebab sekarang ni musim tengkujuh. Mungkin harga makanan laut semua akan meningkat dan sebagainya dan Hanif juga nanti akan membuat tinjauan harga adakah harga itu meningkat ataupun tidak. Dan itu nanti kita akan kongsikan bersama anda sebentar lagi. Dan sekarang kita nak kongsikan apa yang menarik ada di akhbar-akhbar utama hari ini. Saya akan mulakan dulu dengan berita harian. Okey, silakan. Di mana yang menjadi tajuk utamanya adalah PAC akan panggil Zahid bekas Panglima TLDM. Di sini katanya Jawatan Kira-kira Wang Negara PAC akan memanggil Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi awal bulan depan bagi melengkapkan prosiding berhubung isu kegagalan pembekalan 6 kapal tempur pesisir pantai LCS bernilai 9 bilion ringgit. Dan turut akan dipanggil ialah bekas Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Tan Sri Abdul Aziz Jaafar dan kontraktor utama Boasted Naval Shipyard BNS Sendirian Berhad dan pengerusi PAC Wong Kah Wom menegaskan jawatan kuasa itu memandang serius isu kegagalan berkenaan bukan sahaja dari segi tadbir urus, perolehan dan kewangan tetapi impaknya terhadap keselamatan dan pertahanan negara. Dan perinciannya ada di halaman ke-7. Saya nak kongsikan sikit di mana katanya PAC memandang serius isu kegagalan pembekalan 6 kapal peronda LCS oleh Kementerian Pertahanan membabitkan nilai perolehan sebanyak 9 bilion ringgit dan kegagalan penyiapan kapal LCS ini amat serius kerana ia membabitkan kelemahan dari segi tabir urus, perolehan dan kewangan tetapi memberi impak terhadap keselamatan dan pertahanan negara. Ini yang dipaparkan di halaman utama tadi dan anda boleh dapatkan berita harian untuk perincian berikutnya dan seterusnya. Okey, paparan di Metro dan sekiranya isu ini begitu lama berlarutan masih belum ada solusi. Kali ini melibatkan perbincangan yang saya rasa teliti dan usaha yang lebih agresif. Tangani rokok seludup melalui langkah cukai. Faktor harga dikatakan menjadi punca rokok seludup jadi pilihan berbanding dengan rokok sah. Usaha untuk membantras rokok seludup di negara ini tidak boleh terhad kepada idea semata-mata. Sebaliknya, menuntut pelbagai langkah penguatkuasaan yang tegas dan menyeluruh untuk memeranginya. Ketika ini, rokok seludup sudah menjadi di antara nadi ekonomi gelap Malaysia yang merampas sumber pendapatan cukai yang sangat diperlukan kerajaan di samping menyebabkan kerosakan sosioekonomi. Kerana nilai ekonomi gelap di Malaysia dianggarkan bersama dengan kira-kira 21% daripada nilai keluaran kasar dalam negara kasar KDNK yang berjumlah 300 bilion setahun. Jadi anda dapatkan paparan perinciannya. Antara lain dicadangkan patut pertimbangkan untuk membenarkan syarikat rokok memperkenalkan produk baru dicukaikan pada kadar baharu dan ia juga mewujudkan segmen rokok sah berharga lebih berdaya saing dengan rokok seludup. Bayangkan kalau rokok yang sah ni harga berapa lebih kurang? Katakan RM10. Jadi yang ni pun katakan murah, contohnya RM5. Jadi orang akan beli yang seludup lah. Betul, yang lagi murah lah. Okey, itu yang dibimbangkan. Semua boleh dipersetuju bahawa telah tiba masanya untuk kita membantu ataupun memburu sindiket ini dan melaksanakan cukai yang lebih agresif. Dan juga melaksanakan perubahan pada terma-terma cukai yang telah pun dilaksanakan ketika ini. Dan baca lebih holistik di halaman ke-18 di Metro. Dan seterusnya saya nak kongsikan apa yang ada di New Straits Times di mana di sini di halaman 7 the government will ensure Penang's ferries remain in service. Dan perinciannya di sini dikatakan bahawa perkhidmatan feri Pulau Pinang akan diteruskan bagi memastikan perkhidmatan ikonik bagi negeri yang terkenal dengan julukan Pulau Mutiara itu dapat dikekalkan. Dan kata Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, penerusan perkhidmatan feri yang sudah berbakti sejak 126 tahun lalu itu seperti mana dinyatakan dalam syarat bagi pembiayaan Kerajaan Persekutuan kepada Pelabuhan Pulau Pinang. Dan sebelum ini Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang mengumumkan perkhidmatan feri
di Pulau Pinang yang menghubungkan tanah besar di seberang perai dengan bahagian pulau negeri itu sejak 126 tahun lalu akan diganti dengan bot penumpang laju bermula 1 Januari depan. Dan feri sedia ada pula hanya akan digunakan sebagai medium pengangkutan kepada pengguna basikal dan motosikal bermula pada tarikh yang sama. Dan dalam pada itu, Ketua Menteri Pulau Pinang juga menyambut baiklah mengenai jaminan Kerajaan Persekutuan dan berharap perkara ini akan menjadi realiti supaya pengangkutan ikonik itu dapat terus memberi bakti kepada penduduk negeri itu, rakyat Malaysia dan juga pelancong di Pulau Pinang. Dan bercakap pasal feri ni, Fetri pernah menaiki feri Pulau Pinang ni? Saya belajar di situ. USM. Okay. Jadi memanglah kalau nak pulang ke kampung, memang ke situlah. Okey. Jadi dulu saya ingat, kali terakhir saya bayar 50 sen. Yang ini saya tak pasti berapa harganya. Tapi itulah, bila naik feri ni memang pengalaman yang cukup sebab bercacalah perasaan sebab itu kan tempat kita belajar. Tempat kali terakhir macam arwah ibu saya datang ke situ. Jadi macam-macam sentimental lah feri ni. Nostalgia lah. Nostalgia. Dan juga daripada sana nak ke Batu tu, itulah penghubung yang paling praktikal dan paling murah lah bagi pelajar. Sebab kalau kita menaiki bas, gunakan jambatan, harganya mahal. Jadi sistem bas memang ada betul-betul di tepian. Betul. Jadi feri adalah alternatif yang terbaiklah ketika itu. Setengah orang naik bukannya untuk, kadang untuk pelancong, nak merasai pengalaman seperti itu kan. Jadi nostalgia. Diteruskan, terima kasih kepada pihak berkuasa kerana melanjutkan tempoh perkhidmatan sebab ia nadi pelancongan yang cukup berharga untuk Pulau Pinang, untuk Malaysia dan untuk pengunjung dari seantero dunia. Okey. Kita akan nanti dah kongsikan bagaimana kehebatan Kuala Selangor yang juga menjadi, cuma tak ada feri je di Kuala Selangor ni. Oh, betul. Nelayan ni memang ada dan juga kawasan memang cantik kalau kita terukai. Dan pernah tak masih makan mentarang? Pernah. Tapi bukan di Kuala Selangor lah. Okay, Tapi saya tahu rasa mentarang tu, yang panjang tu kan, sedap. Okey. Jadi maksudnya tak hanya makan moden-moden saja. Maksudnya? Yang setengah orang tak makan yang tradisional ni. Oh, tidak. Makan, semua makan. Bakar ke apa? Tak, dimasak, ada campur dengan cili. Sedap. Oh, okey, baik. Adakah Hanif mampu untuk berjumpa dengan mentarang? Kita bersama dengan Hanif Miswan yang berkampung di tempat yang istimewa Kuala Selangor untuk berkongsi tentang keindahan Kuala Selangor di waktu pagi. Silakan Hanif. Baiklah, terima kasih rakan setugas Petri dan juga Masila di studio. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kita kembali berlintas langsung. Jika semalam saya melintas langsung secara langsung di MAEPS di Serdang untuk memberikan perkembangan berkenaan dengan perkembangan COVID-19 di negara kita. Pagi ini sangat istimewa kerana dengan cuaca yang sangat baik, baru saja selesai hujan tadi dan agak sejuk juga pada kita ini. Saya berlintas langsung dari Pasar Basah Pasir Penambang di Kuala Selangor dan ini adalah istimewa buat penduduk-penduduk di sekitar Kuala Selangor ni untuk kami bawakan Malaysia hari ini secara langsung bersama anda. Jadi kita nak meninjau keadaan sedikit, mungkin tidak sesibuk seperti biasa, tapi seperti biasa sebelum kita masuk SOP perlu kita utamakan terlebih dahulu dan kita check in di apps MySejahtera di sini dan kita seperti biasalah ambil suhu. Normal temperature jadi kita boleh masuk ke dalam dan mungkin ini tidak seperti sesibuk seperti biasalah dalam keadaan pasar pada hari Jumaat, cuma agak lengang sedikit pada pagi ini. Saya juga sempat bertanya bersama dengan beberapa para peniaga yang mengatakan ini keadaannya agak biasa selepas era pandemik pasca COVID-19 ini, apatah lagi dalam tempoh Selangor. Walaupun ini kawasan yang bukanlah dikategorikan sebagai zon merah, tapi saya percaya orang awam dan juga para peniaga sini masih lagi dalam keadaan berjaga-jaga. Kita nak tinjau ini kawasan pasar basah mereka. Ini di sekitar kawasan ayam yang dijual di sana, ikan-ikan di sini, sayur kita akan tinjau sebelah lagi dan saya lebih gemar kepada buah-buahan yang telah pun saya beli sedikit sebelah tadi. Jadi kita nak bersama dengan salah seorang peniaga di sini. Difahamkan telah turun-temurun keluarganya berniaga di sini, Mr. Lim. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semoga sihat semuanya. Mungkin boleh kongsikan kepada kami keadaan semasa pada ketika ini di pasar. Mungkin orang tidak begitu ramai. Adakah ini keadaan yang normal ketika pandemik COVID-19 ini di keadaan di pasar ini, Mr. Lim? Ya, memang teruk dekat sini. Orang memang kurang lah dekat sini. Memang bila COVID lari bulan 3 kan, memang orang kurang dekat sini. Restoran ke, kita borong untuk restoran ikan semua. Tak ada orang datang sini makan angin kan. Memang restoran pun teruk, kita tak dapat supply pun teruk. Niaga memang teruk lah. Sangat kurang-kurangnya ada 30%, 40% teruk. Ya.
Menghadapi keadaan yang mencabar ni, kita percaya mungkin dengan keadaan yang tak dapat dielakkan. Bagaimana penjualan ataupun sambutan orang ramai terhadap ikan-ikan yang dijual pada hari demi hari ni? Sebab difahamkan ini dengan suasana yang fresh ya, hanya setiap hari ikan yang baru dinaikkan dan kemudian dijual kepada orang ramai. Bagaimana orang masih lagi membeli dengan kuantiti yang sama atau sedikit kurang sekarang? Memang sedikit kurang. Memang sedikit kurang. Ikan memang hari-hari ni segar juga. Memang hari-hari segar. Tapi memang orang belinya pun teruk lah. Ya. Dan melihat kepada keadaan sekarang pun masih lagi ada orang datang. Harga ada tapi dengan keadaan musim tengkujuh ini, bagaimana dengan kuantiti ikan yang dibeli daripada peraih semua? Sorry maksudnya? Dengan keadaan musim tengkujuh sekarang, adakah ia memberi kesan juga kepada para peniaga seperti Encik Lim? Ya, pun ada orang beli dekat sini jugalah. Maksudnya Dan mungkin kepada harga yang ditawar. Kalau kita lihat sekarang ni, harga bagaimana berbanding dengan keadaan di luar? normal lah, normal. Dia tak ada lebih mahal, tak ada lebih bila musim hujan lah, ikan mesti dia harga tinggi sikit lah. Bila musim hujan, dia orang tak dapat ikan kan. Memang dia harga tinggi sikit. Tapi biasa, kalau kira biasa lah, tahun tengah lah, harga semua murah sebab tak ada orang nak kan. Ikan tak ada orang nak, memang harga dia semua murah ya. Sekarang agak sedikit tinggi lah. Ada yang memang sekarang ada sedikit tinggi. Sikit lah, sikit. Ya, apapun kita harap yang terbaik juga. Orang akan datang dan terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh saya berjalan-jalan pula Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ini di keadaan di Pasar Basah dan seperti yang diberitahu juga, pengunjung masih lagi datang sebenarnya. Kami mungkin agak sedikit kurang ataupun mengikut masa-masa yang ditetapkan. Dan kalau boleh saya nak bersama dengan salah seorang pengunjung. Assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh kenalkan diri terlebih dahulu, namanya? Abang Dolah DTS. Abang Dolah? DTS. DTN. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin memang asal orang sini? Ya, orang Kuala. Hari ini tujuannya nak membeli apa di Pasar Basah ni? Nak beli ikan lah. Ikan sayur untuk makan tengah hari ni. Dah habis meninjau sebab saya nampak tadi memang dah agak berpusing habis dah di sini. Bagaimana dengan harga sekarang ini di pasar ni nak dibandingkan dengan di luar sana? Harga untuk pasar-pasar penambang ni boleh tahan lah. Nak kata murah sangat pun tak lah. Mahal sangat pun tak, tapi memang boleh tahan. Ikan-ikan dia pun bagus. Segar lah. Sebab kita ada pelantar dekat sini. Pelantar nak ikan. Macam itulah. Jadi hari ni dah selesai membeli untuk keluarga semualah. Tengah tinjau lagi ni. Masih lagi. Tengah tinjau lagi ni. Okay. Maafkan saya kerana mengganggu. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. Ni anak saudara. Baik, teruskan membeli di sini. Dan seperti yang dikatakan juga, selain daripada keadaan ataupun mungkin dengan keadaan di mana-mana pasar basah pun saya rasa sama juga dengan adanya pasar basah bahagian ikan-ikan ayam yang dijual di sebelah sini. Di sini adalah bahagian sayur-sayuran yang sangat segar, yang kalau kita perhatikan juga memang banyak dan ramai yang berkunjung sebenarnya di sini seperti tadi. Saya juga sempat ke belakang tadi dan kalau kita saksikan, mereka juga antara yang masih menanti kehadiran pengunjung dan banyak sekali lah, dan harga-harga pun memang mengikut keadaan semasa. Dan kalau boleh kita nak bersama dengan salah seorang peniaga juga di sini, Encik. Assalamualaikum, saya lupa namanya. Salam, nama saya Saiful. Ya, asalnya orang sini? Asal sini. Ya. Bagaimana keadaan pengunjung yang hadir ke pasar ini selepas kembali dibenarkan beroperasi dengan tempoh hari PKPB, tapi sekarang telah pun dibenarkan di zon Kuala Selangor ini? Sambutan orang ramai bagaimana yang hadir setakat? Sambutannya agak merangsang lah, alhamdulillah lah. Lepas diorang buka ni, customer daripada luar-luar pun banyak yang datang lah. Macam tu. Lepas tu hari biasa pun agak okey jugalah PKP ni. Dan kalau yang pasti kerap ditanyakan oleh orang ramai adalah berkenaan dengan harga lah. Kan mungkin ada sedikit perbezaan harga di sini berbanding dengan kalau diberi di kedai-kedai luar? Perbezaan harga tu memang ada dekat kedai luar dengan pasar. Cuma sekarang musim hujan ni harga agak naik sikit lah. Barang semua tak menjadi macam tu lah. Daripada kebun pun dapat barang daripada kebun pun tak macam dulu. Sebab dia orang kata hasil pun tak banyak. Itulah risiko dia hujan, time hujan ni lah. Harga dia. Jadi ini memang satu keadaan normal lah. Maksudnya kalau hujan musim tengkujuh juga harga memang akan sedikit naik berbanding keadaan biasa. Itu memang biasa lah, normal macam tu lah. Hujan ke, lepas tu kira barang kurang import daripada luar ke, harga akan naik lah.
Kita yang memang harga ikut harga pasaran macam tu lah. Naik turun itu biasalah. Okey, Cik Saiful dah berapa lama berada berniaga di sini? Saya start berniaga asalnya orang tua saya. Lepas tu saya kerja makan gaji, dia tak bagi dah. Lepas dalam 19 tahun sampai sekarang 30 lebih. Oh, dah hampir 20 tahun jugalah kalau dikatakan. Belasan tahun lah. Maksudnya memang turun-temurun keluarga berada di sini. Okey. Memang asal ayah saya. Kalau nak ditanyakan kepada mereka yang menonton di Malaysia ini pada pagi ini secara langsung, apa istimewanya pasar Pasir Penambang ni? Sebab siapa yang pergi ke Kuala Selangor je mesti akan tahu Pasir Penambang. Tapi istimewanya pasar di sini apa, Encik Saiful? Istimewa kat sini ikan-ikan dia alhamdulillah lah segar-segar semua. Kebanyakan orang daripada luar pun datang cari ikan kat sini lah, daripada jauh-jauh pun. Kadang daripada Perak, daripada Negeri Sembilan pun ada pernah datang sini. Ya. Dia cakap ikan Kerana sini cantik. Harganya ke? Harga orang kata lebih kurang tapi kualiti dia. Kualiti ikan cantik lah kata orang. Ya. Itu kalau ikannya, kalau sayur-sayurannya bagaimana pula? Sayuran pun alhamdulillah lah banyak yang support daripada luar pun. Orang KL pun banyak support Melayu lah kat sini. Alhamdulillah lah. Maksudnya kesejahteraan bersama itu jugalah daripada semua orang. Terima kasih, Encik Saiful. Kita doakan lebih ramai pelanggan yang hadir. Dan pastinya tadi saya difahamkan juga kalau di sini adalah untuk mereka yang inginkan membeli barangan secara harian. Oh, maafkan saya. Tapi kalau yang ingin membeli barangan secara borongan, pekedai-pekedai, para peniaga kedai makan juga, mereka boleh ke bahagian luar di sana untuk membeli secara borong. Selamat pagi semua tumpang lalu ya. dan kita ingin menyaksikan ataupun memberikan anda kepada gambaran yang lebih jelas lah berkaitan dengan apa yang berlaku di sini di keadaan pasar pagi yang mungkin tidaklah begitu sesak seperti yang kita jangkakan, tapi masih lagi ada mereka yang hadir. Dan lebih utama saya kira dengan mengamalkan pembudayaan baharu SOP dalam kita menghadapi COVID-19. Saya kira itu sahaja di sini. Kerana selepas ini kami akan bergerak sedikit dalam 3-4 kilometer sahaja untuk kita memberikan kepada anda tentang gambaran makanan yang istimewa di sini. Apatah lagi Kuala Selangor dengan keindahannya dan keunikannya, dengan keistimewaan berada di tepi laut, dengan makanan yang sangat istimewa, dengan sarapan yang agak unik. Akan kita bawakan segalanya secara lintas langsung di Malaysia ini bersama dengan saya. Jangan ke mana-mana, kembali ke Fetri dan juga Marsila Hassan. Kami pun rindu bau Kuala Selangor. Hujan ni memang sedaplah bau. Okey, dengan ditambah lagi dengan kepelbagaian sumber alam, ada jual macam-macam di pasar-pasar tu, dan kemudian juga yang paling penting itulah dia seafood ataupun makanan laut yang sungguh memukau. Betul, pastinya keistimewaan di pasar Pasir Penambang itu adalah hasil laut yang dijual itu adalah segar dan berkualiti. Itu yang penting sekali kan, Fetri? Betul, kalau tak segar tu rasa nampaklah yang matanya pecah dan sebagainya kan. Okey, baik, kita terus saja untuk berkongsi kemaskini cuaca dan kita melihat kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air, kemaskinian amaran cuaca waspada. Kita melihat bahawa dikeluarkan pada 16 Disember, dikemaskini berkuat kuasa sehingga 18 Disember untuk kawasan berikut, yang mana di Pahang melibatkan Jerantut, Maran, Kuantan, Beira, Pekan dan juga Rompin. Dan dalam tempoh tersebut angin kencang boleh berlaku di kawasan pantai di negeri Pantai Timur Semenanjung dan Sabah. Dan seterusnya mungkin Fetri nak kongsikan perkongsian apa yang menarik, info-info terkini mengenai Vocal Mania. Okey, sudah cuaca yang berbeza tadi, cuaca di alam, ini pula cuaca tentang getaran hiburan. Okey, debaran semakin memuncak. 8 orang vokalis ataupun rockis kini berjaya membuktikan kehebatan mereka di peringkat separuh akhir. Namun siapakah 4 orang antara mereka yang bakal bersaing di peringkat akhir di Vocal Mania? Itu dia. Jangan lupa untuk saksikan Vocal Mania dan seterusnya saya nak kongsikan kepada anda. Okey, kita lihat dulu sekejap. Di Rocky finale Sabtu ataupun esok 9 malam di TV3. Itu Vocal Mania dan seterusnya kepada anda, ini mengenai cinta pasangan penyanyi yang semakin mekar di lagu Cinta Kita Dua, di mana 8 pasangan akan meneruskan
meneruskan misi cinta mereka melalui lagu di minggu yang ke-6. Jangan lupa untuk saksikan lagu Cinta Kita Dua yang akan dihoskan oleh Ellie Mazlin dan Azwan Ali yang juga juri cinta Hel Husaini, Mas Idayu dan Ajai pada 20 Disember Ahad jam 9 malam di TV3. Dan kalau anda mempunyai sebarang pendapat, anda boleh kongsikan pendapat anda di media sosial dengan menggunakan tanda pagar lagu Cinta Kita Dua. Okey. Kita nak berehat seketika. Okey, nanti kita akan di hujung siaran sebagai persediaan anda boleh tanyakan soalan sebab ini penting. Kita nak bawakan seorang penghibur yang memang menjadi kebanggaan negara. Kehebatan vokal dia tak dapat dinafikan. Akan bersama Aisyah di hujung rancangan. Kalau ada sebarang soalan untuk Aisyah sebab ini nama besar, kita boleh bersedia nanti. Nanti kami nak berkongsi dengan anda tentang perjalanan hidup insan seni bersama Aisyah nanti. Berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kembali di MHI dan kita ingin mengajak anda supaya berwaspada dalam apa jua situasi sama ada melibatkan COVID-19 dan juga denggi ataupun tentang cuaca di sekeliling, juga tentang jenayah. Dan bercakap mengenai cuaca, saya nak kongsikan sedikit perkongsian yang ada di NST hari ini. Ini mengenai cuaca di mana Met Malaysia katanya heavy rainfall likely in 5 state di mana hujan lebat dijangka di beberapa negeri di Malaysia. Okey, katanya di sini Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengatakan bahawa hujan lebat akan berterusan sehingga 19 Disember ini di Kelantan, Terengganu dan di negeri-negeri di daerah-daerah di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin di Pahang. Manakala Mersing dan Kota Tinggi di Johor dijangka mengalami hujan lebat pada hari ini. Dan hujan lebat juga hari ini dan esok akan dijangka melanda kawasan di Lahad Datu, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sadakan di Sabah. Itu mengenai perkongsian daripada Met Malaysia dan diharapkan anda yang mungkin berada di kawasan yang mungkin mengalami cuaca hujan dan sebagainya, pastikan kalau nak keluar rumah tu berhati-hati. Jika memandu, pastikan tidak memandu dengan terlalu laju. Baik, kita akan cuba mendapatkan perkembangan terkini banjir dan pengurusan bencana berkembar ini bersama dengan penguasa kanan Bomba 2 Muhammad Basri Kamrazaman, penolong pengarah operasi JBPM ataupun Bomba Penyelamat Negeri Terengganu, kita berkongsi perkembangan terkini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fitri dan Masila di studio serta penonton Malaysia hari ini di TV3. Okay. Baik tuan, macam mana cuaca pagi ini dan semalam? Ya. Cuaca pada pagi ini lebat dah di beberapa kawasan. Ini pun daripada amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang menjangkakan adalah cuaca buruk tahap hingga hari ini pada 18 Disember. Maklumat daripada Jabatan Pengairan Saliran Negeri Terengganu juga maklumkan semalam hujan lebat di Hulu Terengganu di Hulu Terengganu di kawasan-kawasan hulu pada kadar 100 mm hingga 200 mm. Dan juga pada 14 hingga 21 Disember ini juga adalah tempoh air laut pasang besar di negeri Terengganu, Fitri dan Masila. Okey, baik tuan. Di Terengganu sekarang banjir yang melanda adalah gelombang ketiga. Jadi dari segi aspek logistik dan kesediaan anggota, bagaimana pihak JBPM sendiri? Okey, terima kasih Masila. Okey, untuk makluman, banjir di Terengganu ni dah memasuki dah berlalu pada 3 fasa lah. Pada fasa 1 pada 17 hingga 19 November. Ini hanya melibatkan satu daerah. Pada fasa 2 berlaku pada 23 November hingga 2 Disember. Ini melibatkan 7 daerah. Melibatkan mangsa sehingga 1,677 orang di 13 pusat pemilihan sementara. Dan lastly di fasa 3 lah, pada 2 Disember hingga 6 Disember yang lepas, mana di kawasan Kuala Terengganu pun naik air yang banjir luar jangka berlaku. Yang ini yang paling besar berlaku pada tahun ini yang melibatkan 2,963 orang mangsa, melibatkan 74 pusat pemilihan sementara. Dan untuk makluman semua juga pada semalam hujan lebat telah berlakulah di seluruh negeri Terengganu. Hujan lebat on off dan petang semalam juga telah berlaku banjir di kawasan Kemaman.
iaitu telah dibuka 2 pusat pemindahan lah di Kemaman melibatkan 4 PPS. Di Siu juga ada 2 PPS melibatkan 210 orang mangsa di seluruh negeri Terengganu. Okey, jadi situasi di PPS yang dipantau bagaimana, Tuan? Semalam kita pada 5.30 tu ada di Kemaman, dan pada tengah malam semalam pada pukul 11 hingga 12 tu ada di Siu berlaku banjir. Bomba telah dan juga lain-lain agensi lah telah bertindak lah untuk memindahkan mangsa di kawasan-kawasan yang berisiko dan rendah dan sebagainya lah. Ya, ada kemungkinan kesukaran untuk akses kawasan yang agak terpencil yang mungkin jauh di pedalaman? Ya. Setakat ini tak ada masalah. Kita dari segi persiapan logistik kita sebab daripada fasa 3 hari itu kita telah menambahlah dari segi kekuatan logistik termasuk dari segi lori lah. Pertama sekali pengangkutan yang kita perlu guna untuk memindahkan mangsa adalah lori. Jadi kita telah membuat penambahan, memohon daripada negeri-negeri seperti Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan dan Johor telah menghantar bantuan logistik dari segi lori ke negeri Terengganu untuk membantu persiapan banjir di negeri Terengganu. Macam tuan sendiri pengalaman bagaimana? Sebab ini kali pertama berdepan dengan ialah cabaran untuk menguruskan mengikut SOP kan. Pemindahan yang kita tak luar jangka, cuaca pun mungkin semakin buruk pada hari tertentu. Jadi macam mana cabaran dari segi tenaga kerja dan sebagainya? Ya. Dari segi tenaga kerja, alhamdulillah lah sebab kita melibatkan pelbagai agensi, bukan bomba saja. Kita melibatkan agensi seperti polis, daripada Akan Pertahanan Awam Malaysia, daripada Rela, dari segi APMM, daripada Angkatan Tentera Malaysia, MPKK dan serta NGO pun ada terlibat samalah untuk membantu kita dalam menangani banjir di negeri Terengganu. Pada hari ini juga ada bilik gerakan bencana negeri pun telah diaktifkan pada hari ini untuk menangani situasi semasa di negeri Terengganu. Baik, setakat ini bagaimana kerjasama daripada mangsa-mangsa banjir yang tiba? Ada tak yang mungkin sukar untuk memberikan kerjasama bersama Jabatan Bomba? Ada juga yang kita yang enggan berpindah lah. Bila kita pergi kat sana untuk mohon mangsa untuk pindah, ada yang memberikan alasan kemungkinan takut barang-barang di dalam rumah dicuri. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab polis juga telah memberikan dia punya makluman akan sentiasa memantau bagi mengelakkan kes-kes kecerian di kawasan banjir itu. Maknanya ada jaminan keselamatan lah untuk mangsa-mangsa banjir ni. Sepatutnya tak masalah lah. Mangsa boleh secara sukarela lah untuk berpindah ke pusat-pusat pindahan yang telah digazetkan di negeri Terengganu. Baik tuan, selamat bertugas dan berbakti untuk negara. Okey, terima kasih. Itu dia Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Basri Kamaruzzaman, penolong pengarah operasi JPPM Negeri Terengganu yang berkongsi tentang kesiapsiagaan dan juga proyek detail mereka untuk menguruskan cabaran kali ini mengikut SOP. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk petugas dan mangsa yang terjejas. Okey, nanti kita akan lebih banyak berbincang. Dan semalam itu juga nanti akan singgah kembali ke Kuala Selangor bersama rakan kita Hanif nanti. Dan jangan lupa seperti yang Fetri war-warkan tadi, kalau anda ada pelbagai soalan, pertanyaan kepada living legend kita Aisyah, jangan lupa untuk kongsikan di Facebook MHI. Dan kita nak soalan bukan tentang hiburan saja. Betul. Mungkin tentang kehidupan, kecekalan dan juga mungkin aspek-aspek yang lain. Anda sebagai seorang ibu ingin tahu bagaimana perjuangan untuk menuntut hak ataupun perjuangan untuk memastikan kita ini menjaga akal budi dan akhlak dalam dunia hiburan. Sebenarnya selepas ini kita bereaksi ke terus bersama kami di MHI. Kembali semula di MHI, kami bawakan kepada anda pelbagai liputan bukan hanya dalam studio, malah di luar untuk melihat kehidupan masyarakat. Dan pastinya hari ini kami bawakan perkongsian kepada anda apa yang menarik di Kuala Selangor. Kabarnya rakan kita ni ingin ke warung di mana warung ini katanya popular dengan sarapan pagi dan juara istimewa di sini adalah soto. Fetri pernah makan soto? Suka tak? Suka, tapi kena pedas lah. Okey, sambal kicap. Dan sebab mungkin juga kerana Kuala Selangor berhampiran dengan kawasan-kawasan lain yang dekat dengan komuniti Jawa.
Jadi kalau tengok ada orang Pulau Selangor tu mungkin ada nama Jawa lah. Dan boleh juga berbahasa Jawa. Kalau dari sisi lama tu boleh, tapi yang baru-baru ni saya tak pasti. Mungkin di Pulau Selangor, Tanjung Karang, Sekinchan, Sungai Besar, Sabak Bernam tu ramai komuniti Jawa. Betul. Jadi ada nasi ambang, ada soto dan semuanya lah yang mana kuih-kuih yang berkonsepkan ataupun berwarisankan kepada Jawa. Okey, baik. Kita nak bersama dengan rakan kita Hanif yang sudah bersedia di Kuala Selangor. Hanif, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas sekali lagi Fetri dan juga Marsila. Saya baru saja bergegas dari pasar ke warung soto Pasir Penambang. Lebih kurang dalam 3 hingga 4 km saja sebenarnya. Dan dengan keadaan trafik yang sangat baik, kami telah pun tiba di sini. Dan ini antara, boleh saya katakan juga landmark di Kuala Selangor di jalan Kuala Selangor menuju ke Kelang ataupun Kuala Selangor menuju ke Sabak Bernam. Memang kalau tepi jalan ni rider ataupun mereka yang berbasikal ataupun mereka yang kerap berkelana berhijrah juga akan nampak warung soto Pasir Penambang ni. Antara tarikan yang sangat istimewa di Kuala Selangor ini dan yang wajib dicubalah kerana istimewanya pada waktu pagi memang ramai yang datang untuk bersarapan soto ataupun pecal di sini. Jadi kami secara istimewanya meminta untuk dibuka sedikit awal lah sebab kebiasaannya pada pukul 10-11 pagi baru pelanggan datang. Jadi pada pagi ini kita minta peniaga ini untuk bersama-sama dengan kita memberikan satu gambaran sangat istimewa. Jadi elok rasanya kalau saya masuk ke dapurnya. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Ini Puan Zakiah. Ya, antara pemilik dan juga pengusaha yang dari turun-temurun jugalah ya. Apa khabar? Sihat. Yang pertama, terima kasih kerana sudi menerima kehadiran kami di awal pagi ini. Sebab TV3 dapat nak promokan kita punya soto semua. Okay. Tanpa perlu membuang masa, kenapa soto Pasir Penambang ini menjadi tarikan istimewa di sini, Puan? Ini yang paling istimewa adalah toge dia, kita cambah sendiri. Dan memang kita tak belilah, kita cambah sendiri. Itu keistimewaannya lah. Toge ni kita akan rasa kerangupan dia. Buat sendiri dijadikan ramuan di dalam soto ni. Betul, ya betul. Jadi pagi ni nak hidangkan kami apa? Soto dan pecal. Okay. Bolehlah sambil-sambil tu Puan sediakan juga ya, sebab memang selain daripada di sini di Jalan Kuala Selangor ni juga dah ada 2 cawangan saya difahamkan di Shah Alam dan juga di Setia Taipan Setia Alam. Jadi ini istimewa kerana pemiliknya sendiri yang buat. Jadi kebiasaannya kalau hidangan sebab difahamkan harganya pun tidaklah begitu mahal. Sama. Kalau soto special RM6.5, soto biasa RM4.5. Pecel ayam RM6.5 dan pecel biasa pun RM4.5. Tidakkah menjadi sedikit kejanggalan di awal pagi makan soto atau itu memang dah tradisi di sini, Puan? Tapi memang tradisi kat sini, kalau diorang datang pun seawal 9.30 pun diorang akan makan soto. Dan difahamkan dari tahun 1970 70. Mak saya dia bermula daripada pasar malam sehinggalah kita akan buka kedai di sini. Puan-puan teruskan sebab saya akan sentiasa memberikan komentar bersama dengan Puan Zakiah di sini dan bersama dengan beberapa pekerjanya. Jadi kalau nak ditanyakan juga Puan lah sambil buat ni dengan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat tempoh hari. Kita juga pernah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan pada awal Mac tempoh hari. Jadi adakah ini sedikit memberi kesan terhadap perniagaan atau sekarang ini masih lagi mampu untuk meneruskan perniagaan seperti biasa? Pada mulanya yang masa PKPB yang permulaan tu memang kita rasa terkesan lah. 2 minggu awal PKPB tu memang kita rasa berkesan sebab memang tak ada pelanggan luar. Majoriti daripada Sabtu Ahad memang majoriti pelanggan daripada luar datang dari luar Kuala Selangor maksudnya? Dari betul, daripada daerah lain, daripada negeri lain yang nak cuba rasa soto dengan pecel kita. Okey, baik. Nampak macam dah bersedia ni tapi ada sedikit lagi lah dan kalau kita tengok pecel. Pecel. Okey, ni pecel kita guna ada sayur pucuk ubi, ada kangkung, ada kacang panjang lah. Okey, dan istimewanya sebab toge dia ni. Toge dan kuah kacang kita. Kuah kacangnya. Wow. Okey, akan disiapkan untuk kita menikmati seketika saya lagi. Kuah kacang dia. Ni memang apa ni ramuan daripada mak saya lah. Okey. Resepi daripada mak saya. Turun-temurun dibawa ke anaknya pula. Ya, betul. Sehinggalah kepada semua cawangan yang ada lah. Betul, ya betul. Soto pun kalau dah ready kita boleh ke sana. Okey, nanti kita akan rasa sebab ini air tangan pemilik dan pengusahanya sendiri ni
Dan seperti yang saya maklum tadi, mereka hanya dibuka secara rasmi pada jam 10 pagi sehingga jam 6 petang pada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Kebiasaannya sehingga waktu malam, tapi dah ditanya tadi, tak nak ke buka sampai malam sikit? Oh, terima kasih ada yang menghidangnya dari rakan-rakan kami pula. Izinkan saya untuk membuka pelitup muka saya ni. Sebab tak nak buka sampai malam, kabarnya waktu untuk mereka berehat pula. Dan kalau sekalian dah bersedia, Puan, mari bersama dengan saya. Tak biasa saya makan seorang ni. Okey, saya cuba pecal yang terlebih dahulu. Memang saya nak bagi dengar bunyi kerangupan tauge yang berkatakan lah. Memang buat sendiri, memang family semua tahu nak buat macam mana ke? Memang family semua tahu macam mana cara kita nak cambah toge tu. Dan kemudian barulah ada idea. Okey, pecah dah rasa. Ini istimewanya. Dan orang kata kena letak sambalnya. Kepada yang berada di studio tu, minta maaf lah ya. Kita menggunakan sepenuhnya kesempatan ni untuk merasa. Saya boleh pegang, tak apa. Baguslah ni siapa pekerja. Okey, baik. Puan, saya makan dulu ya. Kalau tertibnya nak makannya bagaimana, Puan? Makan terus ke atau kena ya? Panas-panas Okey, mungkin sedikit pesanan kepada mereka yang menonton Malaysia hari ini kalau sekiranya ingin berkunjung ke warung soto ini. Kalau nak berkunjung ke Kuala Selangor, singgahlah ke warung soto, sebab keunikan kita adalah soto dan pecal. Yang kita gunakan adalah tauge yang kita tanam sendiri, yang kita cambah sendiri. Puan Zakia, terima kasih banyak-banyak sebab saya tak habis bagi tahu lagi rasa kesedapan dia. InsyaAllah kita akan habiskan sebentar lagi dan kita akan singgah nanti. Boleh jemput datang pukul 10 pagi ini. Dan kepada anda yang setia bersama kami di Malaysia hari ini daripada jam 8 pagi tadi, terima kasih banyak-banyak. Kami berlintas langsung di Kuala Selangor ini khas untuk anda penduduk Kuala Selangor dan juga di Pasir Penambang khususnya untuk membawakan kepada anda keunikan yang berada di sini. Jemput singgah di mana-mana sahaja kawasan yang menarik dan dalam kita merancakkan kembali sektor ekonomi Malaysia. Saya Naim Iswam bersama dengan kru-kru penerbitan. Faris ada, Izwan ada, Syam ada, Mus juga ada dan Puan Zakiah juga ada di sini bersama dengan pekerja-pekerja yang datang pagi. Terima kasih, kita kembali ke studio. Teruskan menonton Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jemput makan. Januari 1965, lahirnya seorang insan bernama Wan Aisyah Wan Arifin. Wanita kelahiran Jempol Negeri Sembilan ini telah membuktikan kehebatannya dalam industri hiburan melalui pelbagai bahasa dan genre lagu. Aisyah telah menampilkan lagu-lagu yang meniti di bibir peminat muzik tanah air seperti Janji Manismu dan Syurga di Telapak Kaki Ibu. Lagu Janji Manismu telah menjulang nama Aisyah dan menjadi juara dalam anugerah juara lagu kelima. Aisyah juga pernah menganggotai kumpulan fan club dari New Zealand dan lagu Sensation telah menaikkan namanya sebagai penyanyi wanita pertama Malaysia yang berjaya ke peringkat antarabangsa. Malahan pernah menduduki carta Billboard Hot 100 menerusi lagu Don't Make Me Fall Alone pada tahun 1990.
meneruskan perkongsian bersama penyanyi yang berbakat dalam dunia tarik suara, Aisyah. Itu dia dunia tarik suara dan seorang teman saya di Indonesia menyebut kualitas vokal yang hebat dahsyat. Bersama dengan Aisyah. Ya, Fitri. Assalamualaikum, Aisyah. Waalaikumsalam. Itu dia. Macam mana tadi, Kak Salah Aisyah? tu, saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tu tak lahir. Kampung di Kampung itu. Okey, baik. Minta maaf atas sikit kesilapan. Tapi kita dah nampaklah, orang muda boleh nampak bagaimana perjalanan yang betul hebat bagi seorang figur bernama Aisyah. Jadi peringkat awal saya difahamkan memang ialah dengan keputusan pembelajaran yang cemerlang, memang sampai sambung pengajian di New Zealand. Tapi macam mana terjebak ataupun berkecimpung dalam dunia nyanyian? Ini semua kerja kawan-kawan. Sebenarnya saya tak ada pernah cita-cita nak jadi penyanyi pun. Cuma masa di New Zealand tu ada satu pertandingan telequest di TV New Zealand masa tu. Dan kawan-kawan kata, masuklah, pergilah audition. So, saya pergi audition, kawan-kawan bawa dan tiba-tiba saya dapat masuk dan saya duduk di Auckland dan TV New Zealand masa tu, pertandingan tu di Wellington. So, saya ingat lagi kawan-kawan saya sanggup tu pergi sewa van, kami ramai-ramai. Dia orang bawa saya untuk pergi untuk pertandingan tu. Dia macam pertandingan lagu lah dekat tu. Tapi itu semua bercampur. Penyanyi, penari, apa semua. Like a talent bakat lah. Punya pertandingan bakat. Maknanya Kak Aisyah memang daripada kecil memang tak ada niat lah nak penyanyi. Tak ada. Kebetulan lah. Dia nak jadi lawyer. Okey. Ramai tanya jurusan apa belajar tu? Okey. Mulanya memang saya nak pergi buat law. Tapi masa tu the system dia bertukar yang membuatkan dia tutup pintu untuk pelajar asing untuk masuk ke professional courses. Jadi ramai daripada kami dalam satu batch kami yang pergi tu dalam 96 orang ke New Zealand, ramai yang nak buat law yang apa tu semua tak dapat masuk kerana dia jadi susah untuk kita nak masuk. Dia punya tinggi polisi dia. Grade dia sangat tinggi untuk masuk. So jadi ramai pada kami yang ada yang nak masuk jadi doktor apa semua. Akhirnya kita buat basic degree. Be it the Bachelor of Arts, Bachelor of Science. Jadi macam Kak Aisyah tak dapat masuk. So kita macam frust nak buat apa. So kita buatlah. Saya macam Kak Aisyah sebenarnya mula-mula sampai ke stage 2 saya buat triple major. Wah, cita-cita besar gitu. Saya buat political science, saya buat art history kerana saya minat dengan art history dan saya buat education in early childhood. Lepas tu saya break, saya mula menyanyi dan saya menyanyi dengan fan club, saya stop menyanyi, belajar sekejap. Lepas saya balik ke New Zealand untuk habiskan saya punya degree, saya kata, saya dah lama tak belajar, saya tak berani nak habiskan triple major tu, tiga major tu. Jadi kata, okeylah saya fokus kepada education. So saya punya major dalam Bachelor of Arts is in education in early childhood. Maknanya tentang pembelajaran tentang pembesaran anak-anak dari psikologi dan bidangnya tu, beralihnya tu. Okey, walaupun kata tadi peringkat awal tak begitu serius menyanyi, tapi bila sekali menyanyi betul-betul wow, meletup kan. Macam tu macam mana perasaan dan juga perancangan? Satu kan sebab bukan peringkat biasa-biasa tapi dah melangkaui peringkat dunia. Jadi waktu tu bagaimana daripada muzik di New Zealand kembali ke Malaysia buat album semuanya? 6 bulan, 6 months after saya masuk pertandingan di TV New Zealand tu, saya dijemput oleh 2 buah kumpulan yang tengah mencari female vocalist. Satunya memang dah famous. They had like a lot of number 1 hits. Satu lagi dia dah ada single tapi dia masih on the rise. Dan mereka dua-dua audition saya. Dan saya dapat offer tawaran dua-dua band.
Dan akhirnya saya bersama dengan kumpulan Soul on Ice, dipanggil Soul on Ice ketika itu, kerana saya rasa saya nak naik bersama dengan kumpulan itu, compare dengan kumpulan yang sudah terkenal di New Zealand. Dan 3 bulan saya bersama dengan The Fan Club, ditukar, Soul on Ice itu tukar pada The Fan Club, kita dapat tawaran dengan CBS New Zealand untuk rakaman. Jadi saya memang tak ada experience, tak ada pengalaman dalam menyanyi. Macam orang semua sebelum masuk rakaman, menyanyi di kelab. Saya tak ada. Saya memang tak ada. Jadi cerita pun tiba-tiba masuk dalam studio dan saya dalam setahun yang pertama tu saya memang banyak kena absorb. Memang kena torture masa tu. Pasal lain-lain kumpulan dalam band The Fan Club tu mereka adalah kawan-kawan sekolah. Mereka dah lama bersama. So they've been playing together. Jadi saya terpaksa masuk dan saya terpaksa belajar dalam setahun tu. Memang saya rasa macam saya bagai budak kecil yang dicampak masuk dalam swimming pool. You sink or you swim. Jadi saya terpaksa belajar, absorb banyak masa tu. Menarik kisahnya. Kita melihat peringkat awal pun mencabar, sekarang ni pun memang terus berjuang. Lagi dahsyat. Itulah dia. Jadi sebab album yang dihasilkan oleh Aisyah di Malaysia saja memang macam-macam anugerah pernah dapat. Penyanyi wanita popular, vokal terbaik Anugerah Muzik, menang AJL 2 kali. Jadi sekarang ni masih lagi aktif. Jadi sebenarnya apa mungkin yang ingin dicapai oleh seorang figura bernama Aisyah? Sebab semua tahun pun dibuktikan. Terbaik pernah menang, popular pernah menang, macam-macam kisah orang bualkan. Sebenarnya bila saya masuk dalam industri ni, satunya saya tak pernah fikir pasal cerita glamour ataupun saya daripada mula saya masuk dalam industri ni saya fikir ini adalah kerja saya. This is my job. And satu pekerjaan yang saya suka, saya enjoy dan saya memang diberi bakat untuk menyanyi dan saya continue. Dan it has always been, itulah prinsip saya daripada dulu sampai sekarang. I always fikir situ salah kerja saya. Itu cari makan saya, itu periuk nasi saya. Tak pernah berubah pun. Tak kira lah orang kata tengah relevan ke tak relevan, saya cari makan. Orang panggil saya panggil, nyanyi saya pergi nyanyi. Dan itu dan saya suka itu karya dan saya suka lihat bagaimana kadang-kadang bila saya tulis lirik, Fitri pun tulis lirik kan, kita tengok bagaimana lagu kita itu sampai ke hati, memberi kesan kepada peminat kita. Kadang-kadang kita tak tahu until mereka beritahu bagaimana lagu Syurga Telapak Kaki Ibu, walaupun saya tak tulis liriknya, tapi dia ada kesan kepada orang yang mendengar. Dan banyak lagi lah. Kalau raya orang boleh relate dengan Aisyah, kalau patriotik boleh, lagu pop boleh, lagu tradisional boleh, macam jadi versatile. Kalau beli album Aisyah klasik tu memang ada semuanya. Okey, baik. Ada pemanggil terlalu ramai nak cakap dengan Aisyah. Okey, kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Faris Ismail dari Kota Baru, Kelantan. Oh, mesti peminat Aisyah kan? Oh, sangat meminati Aisyah. Okay. Daripada zaman saya menonton video-video Aisyah di YouTube, video-video 90-an, lagu-lagu Selanjur Bercinta, Janji Manismu, Kasih Kita. Saya ada 2 soalan sebenarnya nak bertanya kepada Kak Aisyah sebagai seorang saya anggap legenda muzik tanah air. Pertama, Kak Aisyah, apa pendapat Kak Aisyah berkenaan sikap-sikap nurtizen ataupun netizen kita terhadap legend-legend artis-artis lama yang ada kalanya tak dapat menerima, bila setiap artis ada punya kelemahan, ada punya kekurangan, dari segi tone suara, ada tone suara yang tak memenuhi range, ada tone suara yang range-nya terhad, tapi netizen akan menghina warga-warga legenda kita ni. Yang kedua adalah apa aktiviti Kak Aisyah seharian yang membolehkan tone suara ataupun kualiti vokal Kak Aisyah terus maintain untuk membawa lagu-lagu yang lama yang masih lagi kekal menggunakan key yang sama
seperti mana key yang digunakan pada tahun 90-an dulu. Faris, lagu Aisyah apa yang paling minat? Saya Janji Manismu, Kemaafan Dendam Yang Terindah, Selanjur Bercinta, Cinta Beralih Arah yang pakai baju biru, baju tidur yang betul-betul rambut pendek peminat tu. tahu saya pun tak ingat kan. Yang saya ingat Selanjur Bercinta tu saya pun heran. Bukan Selanjur Bercinta tu saya pun heran. Macam mana tarik tu tak bergegar usul perut tu. Itu lagu favourite saya tu. Memang lagu tu hebat sangat. Okay. Yang part yang Selanjur Bercinta yang tinggi ke langit tu kata tak Janji buku Emak, khusus. Pelik juga. Aku memaksa tapi selanjur bercinta bergeria dia. Saya pun macam pelik. Jadi macam cerita beralih arah tu pula saya pun heran. Padahal ke hulu ke hilir tapi vokal tu masih lagi okey. Apa yang Kak Aisyah buat sebenarnya? Saya pun itu kita panggil sebagai showmanship. Okey, terima kasih Faris. Okey, terima kasih. Soalan wartawan tu dia. Yang Kak pertama Aisyah. tentang akhlak netizen. Kita mulakan dulu dengan akhlak netizen. Saya baca semua caption di Instagram. Sebab hiburan ni untuk menghiburkan. Tapi telah menjadi bahan perbalahan, persengketaan, tuduh-menuduh, maki hamun semua. Macam mana nanti? Pertamanya bagi Kak Aisyah tak ada salahnya untuk kita beri komen. Tapi kita kena bezakan komen dengan menghina, menjatuhkan maruah orang, mencerca. Kan? Dan kalau orang putih kata komen yang below the belt, yang personal. Komen bagi Kak Aisyah tak apa. Kalau you kata you tak suka, it's okay. Tapi jangan sampai menghina, sampai kalau you fikir kalau kita ni ada family dan ada kawan-kawan dia baca kata, dia jadi macam kenapa sampai macam ni? You know, komen untuk membina. Kita seni industri ni sebenarnya kita tak besar. Jadi kita perlukan support, sokongan daripada orang industri itu sendiri dengan netizen dan pendengar. Kadang-kadang Kak Aisyah rasa macam kita lebih terlalu kritikal kepada artis kita sendiri. Sedang kalau kita lihat yang datang artis asing tu kadang-kadang bunyi macam ya Allah, you know, bagi saya lah. Tapi masih dipuja. Jadi we are so hard on our own artist. You know, bagi Kak Aisyah setiap orang tu diberikan anugerah. Suara tu memang tak akan sama. Dan cita rasa kita pun tak akan sama. Cuma yang sama yang Kak Aisyah harapkan dalam, walaupun sistem ni memberikan kita keterbukaan, tapi keterbukaan ni dalam masyarakat kita yang ada agama, yang ada adat, yang ada adab. Kita rasa kita kena ada garis panduan. Okey. Jadi macam mana Kak Aisyah berdepan dengan komen-komen netizen tu? Fight terus. Tak ada tapi. Ada yang bertanya kenapa Kak Aisyah begitu lantang untuk Ya, kerana pasal kita kena tengok the bigger picture. Ini jangan cerita tentang artis kena kutuk saja. Look at it at the bigger picture kita sebagai masyarakat. Orang cakap kata Kak Aisyah tu salah layan. Ya, tapi terima sajalah. Ada yang kata terima sajalah. You know, kenapa sentak? Bila kita ada reaksi, mereka nakkan kebebasan untuk bersuara, tapi bila artis react, kata kenapa sentak? Habis kami ni anak batung ke? Kan? Tapi yang paling pentingnya ialah kita kena tengok the bigger picture ialah masyarakat kita. Mana hala tuju masyarakat kita? Kalau kita kata kita halalkan sahaja, biasalah. Normalisasikan ini benda tu. norma baru. Orang boleh cakap suka hati tanpa ada rasa tanggungjawab kan apa yang kita tulis. Sedangkan ianya semua bertentangan dengan pegangan agama, pegangan adab, pegangan adat. Semua tu opposing. Kalau kita nak halalkan, biasalah. Bagilah mereka nak cakap apa pun. Kita mesti ada. Kalau kita masyarakat dulu, orang zaman batu, dia tak pakai pakaian baju, tak ada adab, semua jadi huru-hara. Kenapa kita ada, mula ada adab, ada adat, ada agama.
itu supaya kita menjadi satu masyarakat yang bertamadun. Jadi bila kita biarkan macam ni dan kita halalkan saja, maknanya kita bukannya jadi orang yang moden. Kita jadi orang yang cabaran ke perbezaan industri sekarang dan dulu Kalau kita kan. tak tegur, tak ada tarbiyah lah kan. Orang dah biasa benda tu. Kena juga ada pihak yang hantar sebab ini tentang budi bahasa. Betul. Yang paling penting kita risau sebab kadang-kadang tulis tu macam orang tak ada agama. Ya, tak ada agama, tak ada adab, tak ada adat. Kita bagi Kak Aisyah, yang Kak Aisyah tengok makin lama, Kak Aisyah perhatikan, seperti kita ni dah tak ada respect lagi. Tidak ada rasa hormat lagi. Semua orang jadi expert dalam tu. Kadang-kadang kita bantai orang yang dah berpuluh-puluh tahun berada dalam satu industri tu, sedangkan dia pun tak apa, dia bukan tak ada dalam industri tu. Bercakap macam bagus, macam dia faham. Tapi sebenarnya yang dia bahankan tu adalah orang yang dah berpuluh-puluh tahun dalam satu-satu industri. So bagi Kak Syah, kita kena buat sesuatu. Kerana walaupun kita dalam kehidupan yang katanya moden, kena terima benda yang moden, tapi setiap benda yang baru tu tak semestinya baik dan tak semestinya sesuai untuk kita, bangsa kita, agama kita. Jadi mesti ada guideline di situ saja. Adab sopan santun tu masih boleh dititik beratkan. Baik Kak Syah, kita ada pemanggil lagi. Oh, ada satu talian. lagi dia tanya apa yang saya buat. Saya sebenarnya saya tak nyanyi pun dekat rumah. Saya 35 tahun Sambil saya berjahit ke tak ada? Saya buat craft saya akan diam. Sebenarnya saya banyak berdiam di rumah kerana saya bagi rest suara saya. Dan kalau macam mana saya tu memang alhamdulillah rezeki saya untuk menyanyi itu. Dan setakat ini dah nak masuk 56 tahun saya masih menyanyi pada key yang sama saya sebenarnya tu. Okey, jadi saya nak tanya kenapa buat kerja kraftan sambil mendengar ruqyah, tapi kita dengar soalan yang kedua. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Fitri. Ya, ni wartawan ya? Ya, wartawan. Ini memang dia ni macam cara tanya tu macam wartawan. Nasruddin, okey. Okey, panggilan pemanggil contoh dari Banting. Ada soalan untuk Aisyah, silakan. Ya. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Aisyah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Sihat ya pagi hari Jumaat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Kak Aisyah lagu Surga Bidadari masuk ke lagu final ya? Alhamdulillah. Kak Aisyah, saya nak tanya kepada Kak Aisyah. Ya. Kita tinggal lagi berapa, 2 minggu tak salah kita nak akan melaburkan tirai 2020 ya? Ya, betul. Jadi apa perkembangan terkini Kak Aisyah lah untuk plan untuk 2021 ni? Adakah Kak Aisyah akan comeback dengan buatangan album terbaru atau so macam mana, apa yang Kak Aisyah tengah plan sekarang ni untuk akan datang? Okey. Ya, boleh Terima ya. kasih Nazar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum ya. Selamat Kenapa awak Jumaat. gementar ini? Biasa okey. Oh ya, selalu ya. Sebab Aisyah. Okey. Okey, Aisyah, macam mana? Okey, sebenarnya saya dah ada dapat tawaran untuk rakam single lagi lah. Jadi saya tengah dalam proses untuk menulis lirik. Masa saya dah lama tak tulis lirik. Selama ni saya tulis lirik Janji Manismu, Lagu Raya Pulanglah, Si Titis Cahaya Dada Melukut Itu Pi Gantang, Kasih Kita. Jadi lama dah saya rasa saya bukan seorang penulis lirik yang prolifik. Dan sekali-sekali je dia dapat ilham tu. Jadi saya rasa saya nak cuba kali ni untuk tulis lirik lagu lagi. Yang terakhir Malar ya lagu? Ya, tapi saya tak tulis lirik. Okey. Kak Aisyah, saya nak tanya Kak Aisyah. Okey, sebagai orang yang dah lama dalam industri, macam mana Kak Aisyah melihat artis-artis sekarang? Sebab kan kita tahu sekarang ni kalau kita boleh menyanyi satu lagu, boleh keluarkan single, dah dipanggil penyanyi, dah mendapat publicity dan sebagainya. Sebagai orang yang dah lama berkecimpung dalam industri, macam mana Kak Aisyah melihat situasi ni? Adakah sihat ataupun kadang-kadang berbekalkan paras rupa sahaja? Dan jadi performer tu dengan showmanship yang memukau tu. Okey. Okey, sekarang kalau kita lihat dari segi teknologi rakaman pun kita dah ada something what you call as auto-tune. Maknanya so itu membuka kepada macam-macam possibility. Maknanya orang yang mungkin tak berapa
lupa boleh nyanyi. Kalau dulu kita compare, dulu sebelum time Kak Aisyah pula, kalau dia menyanyi tu live, setiap dengan live band kan? sekali. dia boleh record sekali je. Jadi you kena betul-betul nyanyi tu kira almost perfect lah. Perfect lah untuk rakaman tu. Tapi sekarang yang Kak Aisyah tengok, ada kan yang menyanyi rakaman dia boleh cantum-cantum sepatah perkataan. Memang kata serius boleh buat. Dan sekarang ni memanglah teknologi tu sangat canggih, tapi yang menjadi masalahnya bila kita nak kena buat persembahan live. Live. Jadi kita tak boleh nak kata cara dulu lebih baik, cara sekarang lebih baik, because it's just the way it is. Sekarang macam ni. Jadi Kak Aisyah mengharapkan kalau macam artis-artis baru, kalau syarikat rakaman ambil seorang artis tu supaya mereka jaga talent ni. Kerana orang baru ni macam especially dalam keadaan sekarang, kehidupan sebagai artis ni dia sangat mencabar. Jadi mesti ada orang yang jaga, yang groom baik-baik supaya dapat mengharungi. Sedangkan saya yang 35 tahun ni pun saya pening, 2 hari kena bash. Jadi ni kan kalau orang yang baru tiba-tiba kenapa boleh jadi sakit. Kalau kita tengok benda ni, cyberbullying ni sangat besar kesannya. Kalau kita tengok artis-artis di Korea, kalau contohnya saya baca statistik yang bunuh diri, yang depression ni adalah kesan daripada cyberbullying ni. So kita tak nak benda ni terjadi kepada masyarakat kita. Betul. Dan kalau biasanya kalau yang dibuli secara cyber ni melibatkan kontroversi dan sebagainya. Kalau Kak Aisyah lihat sekarang kan banyak artis-artis yang macam banyak yang terpalit dengan kontroversi, itu yang menaikkan nama mereka. Kalau macam Kak Aisyah sendiri, macam mana Kak Aisyah lihat perkara ini? Kadang-kadang kita kata bad publicity is still publicity. Adakah itu perkara yang bagus ataupun sebenarnya artis sekarang ni diorang perlu berdiri dengan bakat sendiri? Publicity itu nombor 2. Ada yang perlu kejar viral kan untuk naik kan. Kak Aisyah pun masih tengah observe ni macam mana. Memang daripada dulu Kak Aisyah mula-mula menyanyi dulu, pernah orang di New Zealand lah, dia seorang yang otai lah di sana. Dia kata publicity is publicity. Tapi kadang-kadang publicity mungkin di negara luar it may work, tapi mungkin kalau dalam negara kita dia masih terkesan. Dia akan jadi terkesan. Kalau kita tengok, itulah contohnya macam di Korea, dia banyak kesan di artis jadi depression dan macam-macam lah. So kita tak mau ini jadi satu perkara yang berleluasa. Macam mana pula Kak Aisyah melihat trend? Kalau macam sekarang kan biasanya kalau setengah artis tu untuk dipanggil untuk merakamkan lagu ataupun untuk buat persembahan dan sebagainya, ataupun ada job-job lain, benda pertama yang dilihat adalah jumlah pengikut di laman media sosial. Kalau Kak Aisyah sendiri sebagai orang yang dah lama berkecimpung, berdiri dengan bakat sendiri, tetapi tiba-tiba bakat tu orang kata disailang oleh orang-orang yang mempunyai followers yang tinggi ni, macam mana Kak Aisyah? Itulah kami pun macam pening jugalah dalam hal ni, pasal kadang-kadang kita nak dapat airplay untuk satu-satu lagu baru pun orang akan tengok berapa kita punya views. Habis yang macam kita ni mungkin followers kita bukan orang yang terlalu celik IT ataupun yang bukan yang kaki like. Bukan kaki like, exactly. Jadi kita akan ada satu disadvantage, diskriminasi di situ. Jadi buat masa ni Kak Aisyah tak tahu lagi macam mana nak menangani. Tapi kita kena ada satu point di mana kita kena re-educate balik penonton kita, orang-orang kita, supaya jangan menilai satu-satu karya lagu itu, karya seni itu hanya berdasarkan kepada jumlah like. Jumlah like, kalau kita nak macam tu, kalau tengok budak minta cendol pun banyak juga dia punya viewer. So like saya kadang-kadang bercakap dengan artis-artis lama, kata
kita kena buat benda macam tu ke? Betul. Baru orang nak tengok, saya cakap dengan suami saya, bang, kita kena buat lari-lari dari padang ke golek ke TikTok. TikTok ke macam mana? So kita kena ada satu badan pengawasan. Mesti ada balance. Viewers is good. Maknanya kita kena dapat bezakan antara budaya popular dengan penilaian muzik dan seni itu dari segi ilmiah dia. Daripada jadi kita ada juri yang punya bertahun-tahun dalam music industry yang faham tentang formal music mungkin. Maknanya bukan populariti di media sosial semata-mata sahaja. Mungkin kalau kita dapat cari satu balance. Okey. Ada lagi pemanggil, ramai sangat yang hubungi pada hari ini. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi untuk tiga-tiga lah. Okey. Wahid ya? Okey. Saya Wahid. Saya di Kuching, Sarawak. Okey. Jadi saya ni peminat Puan Asia. Dan saya rasa saya seusia dengan Puan Asia. Ni nak tahu ni, Puan Asia apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni bukan nak tanya apa dah. Cuma saya kalau Puan Asia kata nak teruskan dalam bidang seni ni kan. Ya. Cuma satu aja saya nak beritahu lah. Siapa yang kata orang yang tak suka dengan macam seseorang penyanyi tu, bagi saya lah, tak payah nak komen lah. Nanti buat dia screen je. Yang peminat tu untuk membina penyanyi yang dia minat tu, dia boleh. Tapi bina macam nasihat yang bermanfaat lah. Tak payahlah kata orang nak caci maki kan. Kalau dia tak minat penyanyi ni, tak payah nak komen. Tak payah nak komen, buat dosa je. Tapi kita memanglah tak dapat nak tutup mulut netizen kan. Tapi bagi saya lah, sepanjang saya mengikuti perkembangan Puan Asia dalam bidang nyanyian ni, memang Puan Asia ni salah seorang yang penyanyi yang saya minat. Okey. Tapi yalah, kata orang macam kita ni memang tak dapat nak tutup mulut netizen kan. Tapi macam mana pun kita pun ada juga buat silap. Tapi kalau kita silap, kita pun takkan kita nak biar silap kita berpanjangan. Baik. Terima kasih Cik Wahid dari Kuching. Unit boleh dipanggil Puan Asia kan? Pengerusi pertubuhan apa? Kalau Asia. Kan lah. Okey, dapat. Tadi isu tentang netizen. Baik. Tadi saya bertanya tentang soalan kan. Saya tengok tadi ada caption berada di safe haven sambil buat keras tangan, kemudian sambil mendengar ruqyah. Haki segala dengki khianat barangkali. Macam mana itu juga penting sebagai pendinding sebab kita juga betul. Okey. Safe haven bagi saya macam daripada dulu saya buat art saya. Selain daripada saya menyanyi, audio saya suka visual art, keras tangan, semualah. Bagi saya memang kalau kita tengok survey pun ada menunjukkan yang membuat satu-satu kesenian dari segi menggunakan tangan tu semua adalah satu terapi minda, relaxing, dan kita discharge semua negativity, dan ialah dari segi macam saya cakap, saya selalunya dekat rumah saya memang pasal saya dah selalu pergi bila bekerja. Saya dengar muzik gedebung-gedebang je, saya balik saya memang totally tak nak dengar gedebung-gedebang. 35 tahun saya tak pernah di rumah saya tak pernah ada karaoke set. Orang kawan-kawan saya pernah datang rumah, dia kata aku tak pernah jumpa you praktis nyanyi. Aku buat apa, nanti aku pergi nanti aku praktis lah kata kan. Bila air tak nyanyi? Tak, melainkan saya terpaksa belajar lagu macam lagu ABS kan. Saya terpaksa belajar dalam masa yang sangat cepat. Jadi saya terpaksa pasang tu di rumah, itu je lah. Saya punya neighbours mesti pelik. Kenapa tiba-tiba saya tak jarang pasang lagu. Dan bila ruqyah ni, semua orang pun faham kan bila orang ruqyah ni pasal apa. Maksudnya Kak Aisyah cuma menyanyi ketika di atas pentas dan juga bila rakaman. Praktis lah, rehearsal.
Dan bila saya berada dalam saya punya heaven, buat saya punya berkreatif, sebenarnya saya rehatkan saya punya suara. Kerana suara ni kita tak boleh overuse. Dia akan jadi. Mungkin sebab itu suara saya masih maintain selama ini. Dan saya ruqyah tu untuk terapi jiwa dan juga untuk pendinding. Daripada itu, kalau kita biasalah, kalau ada yang suka, ada yang tak suka. Dan walaupun kita moden di zaman sekarang, tapi bab-bab yang tu kita tak berapa moden. Permainan dia masih jadi, dan kita sentiasa menjadi satu target. Ya, okey. Setengah jam kita berbincang. Ya. Kalau ikutkan Aisyah ni kena 5 jam kan. Baru cukup. Itulah dia. Okey. Tapi saya dapat melupakan tadi panggilan Puan Asia tadi. Puan Asia. Tak apalah, yang penting ilmu hari ini cukup banyak walaupun setengah jam. Daripada mula kita dapat melihat perjalanan. Paling penting kena ada maruah, kena ada jiwa, kena ada integriti. Kena ada paling penting keimanan walaupun dalam bidang musik. Rasa hormat. Rasa hormat. Itu yang paling penting sekali. Baik, kita dah sampai ke penghujungnya dan pastikan. Terima kasih. Dan minggu depan menarik, hari Isnin. Selalunya kita dengar mengenai keganasan terhadap isteri, tapi hari Isnin kami bawakan kepada anda keganasan terhadap suami. Apa yang dibuat? Okey, akan kita bincangkan nanti keganasan terhadap suami. Anda boleh kongsikan cerita kalau ada pernah menjadi bangsa. Dan moga-moga kita terus hidup tenang, bahagia dan damai. Ingatlah kita harus bertindak, ada tanggungjawab atas apa yang kita lukiskan, tuliskan akan dipersoalkan nanti. Baik, itu selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Sedar kebesaran-Mu Tuhan, aku bagai seorang gembala jalanan, terumbang-ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan, dahan untuk menumpang kasih. Mungkinkah suratan hidupkan selalu kesorangan. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan berlayarkan kisah yang suci darimu. Kejamnya lidah tidak bertulang, ucapan cinta menghiraukanmu. Ku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Tidak ku fahami mengapa terjadi peristiwa pahit mengguris hati. Jalanan hidup ini sudah tertulis, ku tempuhi dengan kesabaran.